Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'. Yang saya kasihi Tuan Nazim Masjid, Tuan Imam, Tuan Ketua Kampung, Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama sekali manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan diberikan oleh Allah dapat sama-sama kita meneruskan kuliah Tasawuf Islam pada pagi ini insya-Allah tuan-tuan mati Allah dengan ringkas insya-Allah. Dan alhamdulillah tuan mati Allah kita masih lagi dipanjangkan oleh Allah umur kita tuan-tuan mati Allah. Pada hari ini kita sampai pada hari yang ke-11. 11 Ramadan tuan-tuan mati Allah. Masih lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita memperbanyakkan lagi amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang mana Allah SWT nak beri perampunan penuh kepada kita tuan-tuan mati Allah. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, sebelum saya teruskan kuliah pada pagi ini, kita ingatkan satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat 42. Ayat 42 ni tuan-tuan diceritakan. Allah Taala berfirman berkaitan dengan satu ayat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memegang nyawa atau roh seseorang ketika tidur. Kita ni baru bangun tidur tuan-tuan mati Allah, bangun awal dengan sahur dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah SWT berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamus fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yusilul ukhra 'ala ajalin musamma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala memegang nyawa atau roh seseorang pada saat kematian dan juga nyawa atau roh seseorang yang belum mati ketika tidur. Dia ada dua keadaan manusia tuan-tuan mati Allah. Apabila dia tidur dalam dunia ni, kita dalam kat bumi kita ni, dunia kita ni ada lebih kurang dalam 8 bilion manusia yang beriman kepada Allah 2.038 bilion. Bayangkan apabila semua manusia tidur, maka Allah Subhanahu Taala tahan nyawa. Nyawa manusia itu, roh itu ditahan. Maksudnya kita tidur ni, roh kita ni Allah tahan, Allah pegang nyawa kita tuan-tuan mati Allah. Yang telah ditetapkan kematian. Ada yang mana manusia bila dia tidur, dia terus tidur sampai Allah ambil nyawa tuan-tuan. Tahan terus. Maka kematiannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian manusia tuan-tuan mati Allah. Allah lepaskan nyawa atau roh yang lain sampai waktu yang ditentukan. Yang itulah kita. Pagi tadi kita bangun tuan-tuan Allah. Kenapa? Kerana Allah lepaskan balik roh kita. Kalau Allah tak lepaskan tuan-tuan Allah, maka terwujud kakulah jasad kita tuan-tuan mati Allah. Dia ada dua keadaan. Sebab itu pertama sekali bila kita bangun tidur, kita kena ucap Alhamdulillah. Dalam masa yang sama, kita masih lagi boleh berada di bulan Ramadan tuan-tuan mati Allah.
Kalau kita lihat macam semalam saya kuliah kat satu masjid di Masjid Ijo. Dalam waktu itu macam Allah dihabarkan berlaku kematian. Baru puasa yang ke-10. Pada hari pertama tuan-tuan macam Allah, pertama Ramadan di Gombak. Ada satu masjid AJK-nya. Dalam hari yang pertama Ramadan, AJK-nya dijemput oleh Allah pada waktu Zuhur. Zuhur tuan-tuan. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk sama-sama berada di bulan ini, bulan barakah, bulan yang penuh dengan keberkatan tuan-tuan mati Allah. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, tajuk ringkas pada pagi ini insya-Allah tuan-tuan Allah, iaitu berkaitan dengan Ramadan. Ramadan itu adalah pasar raya pahala. Saya panggil pasar raya ni sebab nak katakan macam Allah, bulan ini bulan keberkatan, bulan kemeriahan, bulan pesta ibadah. Baik itu tuan-tuan kalau lihat, kalau pergi mana-mana, pukul 11.30 masjid tak tutup lagi. Sebab apa? Sebab banyak ibadah yang dilakukan dalam macam Allah selepas solat sunat tarawih. Masjid dan macam Allah buka habis. Buka habis semua tentang macam Allah. Ramai manusia yang kita tak pernah nampak pun datang masjid. Alhamdulillah. Kenapa ya? Sebab Allah jemput datang. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh nak heran kalau sekiranya bila dah masuk dekat Ramadan, dah masuk Syawal, orang yang biasa kita nampak Ramadan, kita tak nampak. Kerana bulan Ramadan ni Allah jemput datang ke masjid. Kan? Macam malam pertama Ramadan, bila saya tengok masjid kat saya lah, penuh masjid. Penuh tuan-tuan. Saya parking pun tak ada, hilang. Semayang pun kat luar. Semayang kat luar. Imam pun tak ada parking. Dahsyat tu malam pertama Ramadan. Kenapa? Sebab Allah panggil manusia. Kan? Tak kisahlah dia datang malam pertama, kedua, tak datang, tak apa. Sebenarnya dia datang ke masjid, dia kenal rumah Allah, tuan-tuan macam Allah. Sebab itu bila sebut Ramadan ni, dia adalah merupakan bulan yang dikatakan hadiah untuk umat Nabi SAW. Itu yang dikatakan sebagai bulan Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tuan-tuan macam Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun, dalam ayat yang kita faham dalam maksud mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi sebenarnya tuan-tuan baca Allah dalam ayat la'allakum tattaqun sebenarnya bukan dikatakan mudah-mudahan kamu bertakwa. Pasti kamu dapat takwa. Kerana kita pada mula kita berpuasa pada 19 hari bulan dan insya-Allah tuan-tuan kita akan sampai ke penghujungnya sama ada 29 atau 30 Ramadan, yang itu disebut sebagai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ataupun supaya pasti kita dapat takwa daripada Allah Subhanahu taala. Sebab kita tuan-tuan macam Allah, di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah selama sebulan. Tuan-tuan dah 11 hari ni rasa lain dah. Badan pun dah rasa lain, dah rasa letih. Tengok subuh pun macam letih kan. Tuan-tuan kalau subuh tuan-tuan tertidur tak apa tuan-tuan. Saya pun faham. Bukan tuan-tuan yang ngantuk, saya pun ngantuk. Sebab suasana tu. Kan? Cuma kalau tuan-tuan tidur nanti pastilah dia akan bunyi satu huruf. Huruf ha. Ha itu. Itu orang yang kalau dia tidur dia bunyi huruf ha. Orang Melayu. Kalau orang Barat dia bunyi Z. Saya tak tahu dia bunyi Z dia dengkur dia kan. Orang kita bunyi huruf ha tuan-tuan mati Allah. Tak ada satu pun nak bunyi Yasin tak dia. Baik. Tuan-tuan mati Allah. Apabila ayat ini turun pada 2 Hijriah. 2 Hijriah ni baru tuan-tuan mati Allah, baru saja sahabat baginda Nabi SAW para sahabat duduk kat Madinah, baru pindah ke Madinah. Allah perintahkan puasa. Puasa ni pada 2 Hijriah. Tahun yang sama juga dalam macam Allah, arahan zakat. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan macam Allah, pada waktu itu juga, ketika itu tuan-tuan macam Allah, kita lihat bagaimana kata Sa'id Ibn Jubair. Sa'id Ibn Jubair ni sahabat Nabi, dia kata apa? Orang terdahulu dia kata, mereka juga berpuasa. Sahabat dulu merasai puasa, tapi dalam keadaan dua. Yang mana ketika itu Quran masih lagi diturunkan secara munajjaman. Kenapa dia kata begitu dalam macam Allah? Kata Sa'id Ibn Jubair radhiyallahu anhu berkata, orang sebelum kita berpuasa, diwajibkan puasa bermula pada malam. Dulu tempoh dia panjang sikit, dia bermula malam. Kata para ulama, bermula selepas isyak. Terutamanya para sahabat. Tuan-tuan, selepas isyak, kita lepas tarawih boleh makan lagi. Ini cabaran para sahabat Nabi SAW. Kenapa? Kerana ketika itu Quran masih lagi diturunkan secara peringkat-peringkat dan macam Allah. Bila arahan kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ketika itu nanti Allah mereka berpuasa. Selepas waktu isyak. Bayang lepas isyak. Kita kalau lepas isyak, lepas tarawih tuan-tuan, tengok je lah cendol tu. Tengok je lah makanan juga. Ini cabaran para sahabat.
Sehinggalah turun ayat Allah pada ayat surah Al-Baqarah ayat 187. 187 yang mana ketika itu dibolehkan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Ketika itu bila dah turun ayat ini, makanlah kamu, minumlah kamu, kata Allah, sehingga kamu dapat membezakan di antara benang putih dan benang hitam daripada waktu fajar. Summa atimus siyama ilal lail. Ya, summa atimus siyama ilal lail. Kemudian kamu telah berpuasa sampai waktu malam. Dan surah Al-Baqarah ayat 187. Kalau sebelum Isyak waktu tu tak boleh sebab puasa waktu tu. Turun ayat ni daripada Allah berubah selepas waktu fajar macam kita ni. Jadi para sahabat merasa kata macam Allah kepayahan mereka mula puasa selepas waktu Isyak, iaitu pada tahun 2 Hijriah. Dalam bulan Ramadan tuan-tuan mati Allah, Aisyah menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zatal laila fil masjid. Ini tentang sejarah ataupun permulaan solat sunat tarawih yang tuan-tuan buat tiap-tiap malam. Sini buat 20. Ya, geng 20 bukan geng 008 kadang-kadang Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zatal laili fil masjid fa shalla bi salatihi nas summa shalla min al-qabila fa qassara an-nas summa ijtama'u min al-lailati as-salisa aw al-rabi'ah falam yahruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala ra'aitu allazi sana'tum wa lam yamna'ni min khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufradu alaikum wa zalika fi Ramadan. Dalam ayat ini tentang Allah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pada satu malam Nabi masuk masjid. Ini bulan Ramadan. Masjid tak ada orang. Pada asalnya bila sahabat tengok Nabi masuk masjid, maka ramai para sahabat ikut. Ramai manusia ikut solat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu solat tarawih. Ya, ini selepas solat Isyak lah. Kemudian pada malam berikutnya Nabi datang masjid, lepas solat Isyak Nabi datang masjid, Nabi solat lagi. Jemaah dia bertambah. Fakasurun nas, makin bertambah. Malam pertama ramai. Macam kita lah kan. Malam pertama ramai. Malam kedua lagi ramai daripada malam pertama. Malam ketiga lagi ramai. Itu zaman Nabi SAW. Sehinggalah pada malam yang seterusnya, malam ketiga, keempat, dan pada malam yang kelima, sahabat atau ramai manusia dah menanti Nabi dah. Dah duduk dekat masjid. Dan bertambah ramai. Ketika itu, pada malam yang itu, Nabi SAW tak datang. Pada malam kelima Nabi tak datang. Sampai masuk subuh, falamma asbah. Pada waktu subuh, baginda Nabi SAW bersabda dengan para sahabat. Nabi kata apa? Sesungguhnya aku telah melihat apa yang kamu semua lakukan. Nabi tahu untuk Nabi solat, ramai ikut belakang. Malam pertama. Lepas tu yang kedua, ramai. Yang ketiga, ramai. Nabi nampak, Nabi tahu. Dan kata Nabi SAW, tidaklah yang menghalang aku dari keluar kepada kamu, melainkan aku takut solat itu akan difardukan ke atas kamu, kata Nabi SAW. Nabi takut nanti dijadikan seperti macam wajib, jadi fardu. Ya, tapi solat itu solat yang digalakkan. Nak ceritakan kepada Allah, keadaan ketika itu sejarah ataupun dipanggil awal permulaan tarawih. Nak bayangkan malam pertama Nabi datang, orang tak tahu. Tak tahu apa dia kan. Ikut, ramai. Malam kedua, lagi ramai. Malam ketiga, lagi ramai. Malam keempat, ramai lagi. Kelima, Nabi datang. Ini terbalik yang kita. Kita malam pertama penuh masjid surau penuh. Malam kedua, ketiga, empat, dia lain pula. Dia turun. Sebab itu tuan-tuan Allah, kalau kita lihat, itulah keadaan Ramadan. Ya, di Ramadan ni dia Allah Taala nak panggil kita datang masjid. Kita lihat sebab kita kena raikan manusia. Ramai datang masjid tuan-tuan malam. Sebab itu Ramadan dia hidup suasana dia. Biasa kita habis solat Isyak pukul 8 dekat 9 lebih kan masjid tu tutup kan. Tapi kali ini tuan-tuan dengan solat tarawihnya, dengan yang duduk baca tadarus Qurannya, dengan yang berzikirnya, masjid saya dipangkas sampai ada pukul 12.30 tak tutup lagi. Ni suasana, dipanggil suasana Ramadan. Tuan-tuan lihat umat Islam di luar negara, contohnya di Gaza. Pandai Amerika ni dengan Israel, dia attack Iran supaya kita tak tengok keadaan Gaza. Dua-dua hari semalam dia attack Iran, dia bantai. Iran pula bantai Israel dan juga bantai tempat-tempat kepentingan Amerika Syarikat. Sebab itu Qatar, Bahrain, Riyadh yang mana ada pangkalan Amerika tu, dia attack kat situ, guru tu. InsyaAllah kita akan buka kisah ni lah. Kan? Nak tengok macam mana. Ni tuan-tuan lihatlah sekarang ni dia akan jadi begitu tuan-tuan macam Allah. Memang sengaja Israel ni diganggu kat situ. Dalam masa yang sama umat Islam di Gaza, dizalimi. Itu dalam masa
dalam masa yang sama. Tuan-tuan lihat umat Islam Gaza. Macam mana mereka buka puasa. Sama tak dengan kita? Ya, mereka seronok tuan-tuan mati Allah. Seronok. Keadaan ketika itu. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, lisa'im falhatan, falhatun inda fitri wa falhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang buka puasa ni ada dua kegembiraan. Yang pertama, falhatun inda fitri, gembira ketika buka puasa. Semua orang seronok. Wa falhatun inda liqa'i rabbi, dan juga kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok orang Gaza ni tuan-tuan, makan apa yang ada tuan-tuan. Seronok dia makan. Ini suasana di Gaza. Kita puasa seronok juga. Itu yang makan tak ingat lah. Ya, makan tak ingat tuan-tuan. Ada satu jemaah tu, dia makan cendol tuan-tuan, 3 bungkus. Cendol ni lemak. Kalau makan kan, bila makan, lepas tu dia lain macam perut dia kan. Bila solat tarawih mulalah tuan-tuan. Solat tarawih, masuk rakaat keempat, keluar cendol kat lubang hidung tuan-tuan. Dahsyat makan cendol tu. Jangan makan cendol banyak-banyak. Itu yang keluar, yang bersin pun keluar cendol juga. Dahsyat tuan-tuan. Nak ceritakan itu keadaan kita. Tapi di Gaza, sekadar yang ada. Sebab apa? Seronok. Falhatun inda fitri wa falhatun inda liqa'i rabbi. Samalah seperti dengan negara yang lain tuan-tuan mati Allah. Dekat Gaza tuan-tuan, walaupun masjid dia dah hancur, semayang tarawih tak tinggal. Tak ada alasan. Kita tuan-tuan mati Allah, masjid kita cantik tuan-tuan. Masjid cantik, aircon ada, cantik. Tapi macam tu tuan-tuan. Cuma yang sedih kadang-kadang anak-anak kecil, macam saya pergi satu masjid tu. Tapi alhamdulillah lah, satu masjid tu budak kecil lari kan. Saya tengok tok siap kat situ, dia bagus lah. Dia tegur anak-anak tu, jangan lari dik, jangan lari, pakcik nak semayang. Dia pun, tok siap tu pun, Allahu Akbar. Budak tu lari juga. Dan nama budak tuan-tuan. Jangan marah tuan-tuan, Ramadan. Ada juga yang marah, pada saya jangan marah. Budak kecil datang masjid ni, biarkan tuan-tuan. Raihkan. Saya tak sempat nak download. Saya bila tengok gambar kanak-kanak di Istanbul, kanak-kanak di luar negara, di masjid luar tuan-tuan mati Allah. Imam tu habis solat, dia raihkan budak-budak kecil suka main tu, dia main macam main kereta api. Pegang-pegang budak-budak main kereta api. Tu dekat Turki tu. Ada satu masjid tu saya tak tahu lah tuan-tuan, dekat Turki tu. Lepas habis solat, budak-budak tu main bola sepak dalam masjid. Tapi AJK masjid tak marah pun. Tapi tak sesuai kat kita. Kita tak sesuai lah. Cuma apa yang saya nak sampaikan ialah raihkan anak-anak tu je. Kalau kita tak bagilah main kan. Tapi nak ceritakan raih. Siapa yang macam itu dia raihkan tuan-tuan mati Allah. Dia main dengan budak-budak tu. Imam boleh main budak-budak tu kat tiang sana, tiang sini tuan-tuan mati Allah. Saya tak tahulah kalau imam kita main nyorok dah tu. Itu raihkan kanak-kanak. Sebab itu tuan-tuan lihat Ramadan Tarawih kan ramai budak nangis sebagainya kan. Itu biasa tuan-tuan, budak-budak. Yang penting kita tegur dengan cara baik. Cara baik. Buat budak ni doa dia makbul tuan-tuan, jangan main-main. Kan, dia tengok tok siap nak marah aja. Dia kata ya Allah, dia kata ada doa yang tak baik habis kita. Jangan. Saya adalah kadang-kadang ada budak kecil lalu depan saya kan. Tengah semayang dia lalu. Lepas tu dia lari. Saya kata saya kata nak jangan lepas pakcik lah semayang, jangan lalu Orang tengah semayang. Oh ya, tak boleh pakcik, tak boleh. Lepas tu saya tanya sekali lagi, dia tanya saya, pakcik kalau jalan tak boleh lari boleh tak? Kalau jalan tak boleh lari pun tak boleh. Budak-budak tuan-tuan. Sekali dia pemikiran dia lain tuan-tuan, dia tak sama dengan kita. Oh lari tak boleh pakcik, tak boleh nak. Tengah solat tarawih tak boleh lari. Pakcik kalau lari tak boleh, jalan tak boleh, kalau terbang boleh tak? Dia kata. Lah terbang pula. Tuan-tuan, ini anak-anak, ini budak kecil. Kita pun macam idea dia lain. Ini bukan zaman kita. Ini budak-budak zaman apa dipanggil Gen Z, Alpha, Beta tak? Tuan-tuan boomer. Boomer ya? Saya milenial. Orang umur 40-an, 50-an milenial tak? Budak-budak ni. Zaman kita dulu solat tarawih lain tuan-tuan. Dia suka tanya soalan. Apa soalan dia? Dulu-dulu. Kalau kita duduk depan. Pakcik-pakcik suka tanya apa? Dah sunat ke belum? Kan dia tanya sunat. Itu soalan famous. Kita dulu takut bila pakcik tu tanya. Dah sunat ke belum? Kita kata dah pakcik. Bohong. Lah bohong pula. Aku dah sunat bohong benda ya. Pakcik-pakcik dulu kan. Tengok. Nak tengok pula. Tak ada kerja pakcik. Itu zaman kita. Tarawih itu dulu. Zaman sekarang boleh. Tonton tanya soalan kat budak-budak zaman sekarang. Gen Z, Alpha, Beta. Boleh tanya? Jangan tanya. Dia tanya pakcik tu. Pakcik dah sunat ke belum? Dah pakcik tu pula takut nak jawab. Pakcik tu kata dah nak. Bohong. Dia kata dah pakcik tu kena bohong. Dah jangan teruskan soalan. Tuan-tuan.
Itu keadaan tuan-tuan mati Allah. Lepas itu saya agak tersentuh dia tengok negara-negara lain tuan-tuan mati Allah. Ya, dia ini dekat Russia, dekat Moskow. Saya tak sempat nak download video nantilah ya. Mereka iftar mereka cukup hebat. Iftar mereka cukup hebat dan mati Allah. Banyaklah negara-negara yang lain kan. Tapi ini lepas tu Ramadan dia macam ni. Kadang Ramadan penuh kat jalan raya tu. Sampai tentera Russia pun jaga. Sama seperti London. Sama seperti di mana? Yang tadi ni di mana ni? New York. Sama. Solat tarawih. Bayangkan pada New York. Kita tahu New York je. Bila perkataan Allahu Akbar kan. Masuk-masuk seru. Bergema bandar tu. Keadaan itu. Bila mereka sebut apa? Sallu alaihi kan? Selawat Nabi SAW. Ni keadaan tuan-tuan mati Allah yang berlaku di sana. Suasana Ramadan di luar negara cukup-cukup hebat. Daripada sahur dia, contoh macam negara seperti negara yang belah atas, Eropah, Turki yang mana umat Islam ramai kat situ, waktu sahur, mereka bawa gendang. Gendang. Rupanya saya pun faham, kenapa gendang? Rupanya dia ketuk dong-dong pukul 4 pagi, kejut sahur. Kan? Contoh macam Turki tu dia ikut zaman Osmaniyah. Kan? Ada yang berpakaian macam Osmaniyah ke apa, dia dong-dong dia ketuk tuan-tuan. Ada setengah tempat tu dia azan. Nak bangun, tu. Ada setengah tempat main muzik tuan-tuan. Main muzik. Tapi kenapa? Kejut orang sahur. Ini gambaran yang berlaku di sana dan macam Allah. Di Jepun saya dipangkau oleh kawan-kawan saya pun dia kata hebat. Orang Jepun dekat sana yang bukan Islam pun nak buka sama orang Islam. Agak penuh. Kita ni kadang-kadang masjid buat buka tengok orang ramai takut. Takut tak cukup. Tengok, tak cukup ni. Tak boleh tuan-tuan. Apatah lagi kalau yang datang tu bukan dalam kalangan rakyat kita, orang luar kan. Ra'i kan tuan-tuan. Sama agama dengan kita. Masjid buka untuk semua tuan-tuan macam Allah, saya yakin. InsyaAllah rezeki tu tetap ada tuan-tuan macam Allah. Ini suasana Ramadan. Baik. Dalam hadis tuan-tuan macam Allah, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Al-mu'min baina khamsin syada'id. Mu'minun yahsuduhu wa munafiqun yubriduhu wa kafil yuqatiluhu wa nafsun tunazi'uhu wa syaitan yudilluhu. Setiap mukmin dihadapkan 5 ujian. Ada 5 ujian datang mati Allah. Yang pertama, mukmin yang menghasad, pendengki. Yang kedua, munafik yang membenci. Yang ketiga, kafir yang memerangi. Yang keempat, nafsu yang menentang dan syaitan yang selalu menyesatkan. Kita bulan Ramadan macam Allah, kita berdepan dengan siapa? Dengan nafsu. Nafsu ni macam Allah, Allah nak tundukkan nafsu dengan berpuasa. Sebab dia dalaman manusia tuan-tuan mati Allah. Sebab itu ada satu ketika, kalau kita lihat dalam satu peristiwa Saidina Ali. Ketika dia berperang tuan-tuan mati Allah, dia lawan dengan musuh Allah. Tengah-tengah lawan, musuh tu pedang jatuh. Maka bila Saidina Ali nak tikam, nak bunuh musuh Allah tu, dia ludah muka Saidina Ali. Ludah muka tuan-tuan. Bila dia ludah muka Saidina Ali, ketika itu Saidina Ali tak jadi nak bunuh. Kalau kita memang kena lah. Tak jadi nak bunuh. Saidina Ali jatuhkan pedang, Saidina Ali dia cuci muka dia. Lepas tu sahabat tanya, wahai Ali, kenapa tak bunuh? Ada can. Ada can tuan-tuan. Macam kita lah kan main bola sepak, dah ada can nak gol. Lawan, tembak lah, sepak lah kan. Contohlah macam Manchester United lawan dengan Liverpool kan. Ada can-can lah kan, contoh gitulah kan. Arsenal dah kena kan, sekarang tinggal yang tu pula. Tapi, sahabat ni, dia tanya Saidina Ali, dia kata, dia kata, aku mula-mula memang nak bunuh dia. Aku nak bunuh dia kerana Allah, sebab dia musuh Allah. Tetapi apabila dia ludah muka aku ada kemarahan. Bila dia ludah muka aku tak jadi nak bunuh. Sebab kalau aku bunuh dia, maknanya bukan kerana Allah, tapi kerana aku. Kenapa? Kerana nafsu. Yang itulah, tuan-tuan macam Allah bayangkan, Saidina Ali ditundukkan nafsu tu, nafsu itu ditundukkan macam Allah. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita hari nak tundukkan nafsu. Sebab nafsu yang ajak kita ke sana lah, ke sini lah, lama sikit kat situ lah. Ini keadaan tuan-tuan Allah yang berlaku kepada manusia. Sebab itu dia sebut, wa nafsun tunazi'uhu. Nafsu yang menentangnya. Macam kita pergi bazar lah kan. Bazar sepanjang Ramadan. Saya semalam ada orang kata, Ustaz tak nak pergi ke? Ada satu bazar. Dia kata bazar sepanjang jalan. Bazar terpanjang. Boy, saya kata patutlah ramai buat brisk walk. Brisk walk panjang kat mana? Kat Tasik Putu ya. Tak tahu alam. Ada yang beritahu saya semalam. Terpanjang. Kita ni tuan-tuan kalau tengok bazar tu, itu nafsu tu. Nak tengok, macam-macam. Yang tak keluar-keluar tu.
Kenapa tak keluar? Dah tak keluar macam mana tuan-tuan? Dia buat sa'i yang tu. Sa'i. Tak sa'i dia tawaf kan. Lepas tu dia buat jamrah tuan-tuan. Sebab kita tengok semuanya sedap-sedap belaka. Tengok. Yang itu dia sebut sebagai wa nafsun tunazi'uhu, dan juga nafsu yang menentangnya. Tuan-tuan mati anggah. Dalam bulan Ramadan juga tuan-tuan mati anggah, turunnya Al-Quran. Nanti saya ulas nantilah untuk kuliah akan datang kan, nak ceritakan Ramadan ni peristiwa banyak. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah Allah Taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, syahr ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini tuan-tuan mati Allah, bulan yang diturunkan akan Al-Quran. Hudan lin-nas, menjadi petunjuk kepada manusia, keterangan, panduan kepada manusia. Sebab itu bila bulan Ramadan ni disebut kenapa Quran turun bulan Ramadan? Ya, memang Quran turun pada bulan Ramadan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185. Turun sekaligus. Turun sekaligus, bukan turun satu-satu. Pada bila? Jadi ulama bahas Quran turun pada 17 Ramadan, ada sebahagian pandangan sebut 24 Ramadan. 24 Ramadan. Jadi dikatakan turun sekaligus tu 17 Ramadan dan juga 24 Ramadan, dua tarikh para ahli ulama. Yang mana dikatakan pada tarikh itu turun daripada Lauhil Mahfuz. Bulan Ramadan, memang Lauhil Mahfuz terus ke Bait Al-Izzah. Bait Al-Izzah, tuan-tuan baca Allah. Bayangkan, bila dikatakan turun pada bulan Ramadan, secukupnya. Turun sekaligus maknanya cukup. Cukup dengan apa? Apa yang kita baca tu cukup. Daripada Lauhil Mahfuz sampai ke Bait Al-Izzah, cukup dengan 28 huruf hijaiyah. Cukup dengan 77,437 kalimah. Cukup dengan 340,740 huruf. Cukup dengan 114 surah. Cukup dengan 6,236 ayat Quran. Daripada Lauhil Mahfuz sampai ke Bait Al-Izzah. Selepas itu, barulah turun ke Nabi SAW. Satu-satu, tuan-tuan baca Allah. Sebab itu bulan Ramadan kena banyak baca Quran. Sebab bulan turunnya Al-Quran. Quran turun dalam bahasa Arab. Kitab Allah ada 4. Kita pun tahu ada 4 kan. Antaranya suhuf-suhuf. Contohnya macam kitab Taurat. Taurat turun pada Nabi Musa dalam bahasa Qibti. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Yahudi. Sebab itu orang Yahudi pakai kitab tu yang telah diubah. Taurat kan. Talmud. Kita panggil Taurat. Tanda macam Allah. Bahasa Qibti. Kenapa bahasa Qibti? Kerana Qibti ketika itu orang yang hebat, bangsa yang hebat bangsa tu. Siapa bangsa? Bangsa Fir'aun. Fir'aun Qibti. Sebab itu Nabi Musa namanya bukan nama Arab. Nabi Musa namanya bukan daripada bahasa Ibrani, Hebrew atau Yahudi. Nabi Musa namanya berasal dari perkataan Qibti. Bangsa Qibti. Sebab itu nama dia Musa. Kebanyakan Nabi dan macam Allah, nama kebanyakannya, nama Rasulullah Muhammad nama Arab. Yang lain tu nama Ajami, dia panggil nama asing. Contohnya nama Yusuf, Lot, Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim dia bukan orang Arab. Nabi yang dalam bangsa Arab ada 4 orang je. Nabi Hud daripada Yaman, Nabi Saleh, Madain Saleh, Nabi Syuaib, Madian, dan yang terakhir baginda Nabi SAW, Mekah. Ada 4 je. Nabi dalam kalangan bangsa Arab. Nabi dalam kalangan bangsa Melayu tak ada. Itu je tuan-tuan. Yang lain tu bangsa Israel. Bangsa Qibti. Sebab itu Musa dia lain. Mu tu air. Sa tu anak sungai Nil. Sebab Nabi Musa dihanyutkan. Dihanyutkan tuan-tuan baca Allah. Musa. Sebab itu Nabi Musa tuan-tuan kalau baca Quran, sa tu dia tak boleh jadi san. Dia tak boleh tanwin. Sebab dia bukan dalam bahasa Arab. Kan iz qala Musa, iz qala Yusuf li abihi, dia tak sebut iz qala Yusufun, iz qala Musa, dia tak sebut gitu. Dia sebut iz qala Musa dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Musa, mu tu air, satu ialah anak sungai. Ini menurut pandangan para ahli ulama. Jadi siapa nama nama Musa tu, itu mungkin suka main air ke? Tak tahulah saya kan. Baik. Injil dalam bahasa Syriani, iaitu kepada Nabi Isa AS. Zabur kepada Nabi Daud. Zabur dalam bahasa Yahudi. Zabur. Dan juga suhuf-suhuf yang lain, Quran dalam bahasa Arab. Sebab itu Quran turun pada malam Ramadan. Sebab sama ada 17
Pandangan yang pertama, ada pandangan yang seterusnya ialah 24. Sebab itu Nabi sebut daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku dengar Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabihi. Bacalah Quran kerana sesungguhnya yang akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Sebab itu kena baca Quran, apatah lagi di bulan Ramadan dan mati Allah. Kita dan mati Allah berada di bulan Ramadan, kita bukan saja kita berpuasa. Semua amal ibadah bulan Ramadan ni, itulah cara kita nak hidupkan Ramadan. Sebab itu bila saya bila saya lihat tarawih contohnya. Kalau seelok-eloknya tuan-tuan mati Allah, tarawih, kita tunggu imam sampai habis. Seelok-eloknya. Sebab nak dapatkan qiyam. Man qama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tuan-tuan kalau ikut imam sampai habis, tuan-tuan dapat satu qiyam mulai. Ada juga yang ikut imam, dia tunggu imam. Dia bukan ikut imam, dia tunggu imam. Orang tengok dia tak semayang, dia duduk belakang. Kenapa tak balik? Tunggu imam, dia kata. Oh, tunggu imam pula. Kenapa? Sebab nak dapat satu qiyam. Tunggu imam tu ikut imam, tuan-tuan Allah. Nak ceritakan keadaan ketika itu. Sampailah kita balik dan kita beribadah lagi. Dapat qiyam. Sebab itu Nabi sebut, siapa yang menghidupkan Ramadan akan dihapuskan dosa-dosa. Ma taqaddama min zambi. Dosa-dosa yang lalu. Tuan-tuan, ada orang teringin nak Ramadan, tapi Allah dah ambil nyawa dia. Jadi kita ni tuan-tuan Allah, kita ada peluang ni dekat-dekatkanlah dengan Ramadan. Banyak-banyakkan amal ibadah di bulan Ramadan, tuan-tuan mati Allah. Jadi tuan-tuan mati Allah, dah pukul 7 lebih ni. Saya singkatkan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Imam Bukhari, nombor hadis 3554 daripada Imam Bukhari, daripada Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa adyadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarrisuhu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair wal min al-rihi mursala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam paling pemurah. Menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Ni yang cerita kena banyak sedekah. Sebab kena banyak sedekah, kena ikhlas. Tak kisahlah sedekah apa tuan-tuan. Jangan minta dibalas. Ni kadang-kadang kita pergi majiran, kita bagi. Biasa Ramadan kan suka bagi dulu-dulu kan. Tapawir, sebagainya kan. Bagi depan, lepas tu tunggu pula depan rumah orang tu. Bila pula nak bagi kat aku. Itu bukan pemurah tu. Itu nak minta dibalas. Jiran pula balas. Tapawir kecil. Aku bagi tapawir besar. Sudah. Nabi paling pemurah. Menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Ketika Jibril AS bertemu dengan Nabi SAW, adalah Jibril bertemu pada setiap malam bulan Ramadan. Dan fayudarrisuhul Quran, untuk mengulang kaji Al-Quran. Lepas itu kena baca Quran. Dan kemudiannya Nabi SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang pantas. Jadi tuan-tuan baca Allah, saya tinggalkan dengan hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan baca Allah dengan beberapa perkara yang dapat saya kongsikan, insya-Allah dapat kita amalkan. Dan tuan-tuan pun saya rasa lepas ni ada banyak lagi program yang dapat dilakukan. Ini Ramadan dan macam Allah. Jangan jadikan Ramadan ini, jangan kita jadi muflis Ramadan. Nabi kata jangan muflis Ramadan. Jangan kita rugi tuan-tuan macam Allah. Dan kita memperbanyakkan amal ibadah kita di bulan ini. Mudah-mudahan inilah bulan yang kita anggap bulan terakhir kita, tuan-tuan macam Allah. Dan kita doa juga supaya Allah SWT sampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Jadi saya itu sekali itu saja, insya-Allah. Kita akan jumpa lagi untuk akan datang, insya-Allah, tentang nuzul Quran. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu saya sendiri. Aku liqali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.